Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Rakan-rakan pendengar, rakan-rakan tani daripada JM Peladang. Malam ini saya ingat, sekali lagi lah saya ingin bersiaran bersama dengan rakan-rakan semua untuk kita bincang beberapa tajuk yang saya kira sangat penting dalam petigasi ini. Juga sangat-sangat kritikal kerana dalam pengalaman yang pernah saya sendiri alami dan juga berada dalam dunia vertigasi ini, boleh dikatakan seringkali itu perkara-perkara isu yang kita akan cuba kupas pada malam ini itu sering sangat-sangat kerap terjadi. Jadi saya ingat pada malam ini fokus kepada perbincangan kita ialah untuk melihat beberapa perkara dan juga item-item yang saya jangkakan seringkali berlaku di dalam dunia penanaman vertigasi ini sendiri. Kalau dahulu, saya ingat kita sudah bincang tentang 10 kelebihan menanam menggunakan sistem vertigasi ini. Tetapi kali ini, saya ingat kita ingin fokus sedikit tentang apa yang kita sebut sebagai kesilapan-kesilapan pula yang sering dilakukan di dalam kita menanam vertigasi ini. Okey, sementara menunggu beberapa rakan-rakan yang mungkin sedang masuk ya dan mengikuti kepada siaran live pada malam ini di FB GM Peladang, dan kalau boleh mungkin share lah kepada rakan-rakan di luar sana yang mungkin juga boleh mendengar tentang tajuk-tajuk yang kita ingin kupas pada malam ini. Saya ingat kita tak perlu banyaklah mengambil masa. Nanti tuan-tuan pun mungkin jemu juga sebab kita tidak ada apa-apa slide pada malam ini. Kita bincang secara direct. Dan kemudiannya jikalau ada soalan-soalan daripada tuan-tuan semua, boleh saja terus bertanya ya kepada saya sendiri, dan nanti saya akan cuba tengok dan ambil dan kita cuba bincang juga persoalan-persoalan yang mungkin berlaku. Okey, kita tunggu sekejap beberapa mungkin rakan-rakan yang baru ingin masuk dan baru mengikuti live kita. Sambil-sambil itu mungkin boleh share lagi ya perbincangan pada malam ini, dan saya kira tajuk yang kita ingin fokus pada malam ini boleh dikatakan sangat-sangat penting lah kerana ianya melibatkan kepada masalah-masalah yang sering terjadi di dalam vertigasi, dan kemudiannya saya kira ramai penanam sememangnya melakukan mistik ini ya. Okey, jikalau tuan-tuan dapat mendengar suara saya, mungkin boleh komen sedikitlah di ruangan komen supaya saya tahu bahasa saya ataupun kata-kata saya ini boleh didengari dan kemudiannya boleh diikuti kerana penting perkara tersebut. Kalau tak, perbincangan pada malam ini tajuk yang sangat penting saya kira tak dapat nak dihadam dengan baik ya. Malam ini kita bincang secara santai dan kita melihat kepada keperluan-keperluan dalam penanaman ya. Saya faham boleh dikatakan sehingga kepada masalah COVID ini dan PKP ini ramai rakan-rakan saya juga yang kehilangan pekerjaan ya. Bukan sedikitlah jumlah tersebut dan ramai yang menghubungi saya pada waktu ini menandakan dan memberitahu untuk minat kepada masuk dalam bidang pertanian pula. Ialah mungkin sebab option itu option yang baik dan mudah juga untuk disambut kerana sebilangan kita ni dia mempunyai aset-aset dan juga tanah dan juga kenalan dan juga minat yang pentingnya untuk terjun dalam bidang penanaman, dan kemudiannya kerana melihat siri-siri perusahaan dalam bidang vertigasi itu, jadi timbul satu arah tuju dan motivasi yang saya ingat ianya memberikan satu dorongan untuk ramai pengusaha-pengusaha baru mengusahakan tanaman vertigasi ini. Walau bagaimanapun, dalam sepanjang perkara itu berlaku, juga kita dapati beberapa kesilapan yang dilakukan oleh penanam-penanam juga. Ya? Jadi, malam ini kita nak bincang tentang apa yang kita sebut sebagai kesilapan-kesilapan asas dalam penanaman sistem vertigasi. Ya, kerana
saya kira penting untuk kita mengetahui hal-hal ini disebabkan oleh kerana kesilapan-kesilapan itu dalam sepanjang 15 tahun lah saya dalam bidang ini ni, peserta dan penanam mengulangi dan terus mengulangi kesilapan-kesilapan yang kita nak sebut pada malam ini. Tapi kita tak boleh nak ambil kesemualah kerana ianya takut tuan-tuan akan jadi jemu dan kita pun tak mahu nanti di penghujungnya itu selepas kita mengetahui beberapa siri-siri kesilapan yang dilakukan, ianya membawa kepada satu manifestasi di mana orang tidak cenderung pula untuk nak menanam. Jadi ini tak bolehlah berlaku macam tu. Ya. Okey. Baik. Saya tak mau memanjang-manjangkan pengenalan. Ya. Kita akan terus fokus kepada 10 jenis kesilapan yang kerap kali dilakukan oleh penanam-penanam fertigasi di Malaysia ini khususnya. Ya. Tak kiralah sama ada daripada Perlis, utara, turun sampai ke selatan, ke Johor, kemudiannya pergi sampai ke Sarawak, Sabah, Borneo, termasuk pengusaha-pengusaha rakan-rakan di Brunei, di Indonesia pun, ya, JM Peladang ada pengalaman pernah konsult projek di Matang, ya, di Indonesia, juga kesilapan ini dilakukan. Dan kesilapan ini juga kerap kali itu dibuat bukan sahaja oleh penanam-penanam profesional, penanam-penanam baru, bahkan penanam-penanam profesional pun turut ada kalanya melakukan kesilapan yang serupa. Ya. Mengapa faktor-faktor kesilapan ini berlaku? Banyaknya ialah kerana leaking kepada kekurangan kepada daya pengurusan. Ya. Okey. Jadi kalau kita nak bincang 10 jenis kesilapan yang dilakukan oleh penanam-penanam fertigasi dalam negara kita yang mengusahakan, saya akan klusterkan perbincangan kita itu dan tumpukan kepada 5 sub-cluster yang biasanya dalam kelima sub-cluster kerja ini berlaku kesilapan-kesilapan penanaman. Ya, 5 topik ini dan 5 kluster ini, setiap satunya itu kita akan berikan 2 ke 3 contoh yang petani-petani seringkali membuat kesilapan dalam penanaman. Jadi ini sangat penting untuk kita tahu kerana dengan anda semua faham kesilapan-kesilapan seperti ini, maka ianya boleh menjadi satu rujukan supaya ianya tidak dilakukan di tempat anda, sama ada dalam tempoh sekarang ataupun bagi mereka yang baru nak memulakan projek. Ya. Kerana kesilapan-kesilapan ini adalah kesilapan-kesilapan asas yang bermula daripada peringkat kita nak menyiapkan tanaman tapak lagi sehinggalah kepada pengurusan tanaman. Okey, apakah 5 kluster penanaman tersebut ataupun 5 subtajuk yang utama yang kita nak bincang malam ini yang seringkali berlaku kesilapan? Pertama, kita akan tengok kepada kesilapan yang sering dilakukan di peringkat persiapan tapak. Ya. Di peringkat persiapan tapak ini boleh katakan ramai pengusaha fertigasi terlepas pandang dan berbuat kesilapan. Yang kedua, pada peringkat sistem pengairan. Ya, pada ketika mana sistem pengairan dilakukan, ada kesilapan yang dilakukan oleh penanam. Yang ketiga ialah aspek pembajaan. Ini adalah aspek yang sangat penting dalam penanaman fertigasi kerana penanam-penanam fertigasi tidak boleh orang panggil terabai dengan faktor pembajaan ini kerana fertigasi itu sendiri adalah pengairan baja. Maka juga berlaku banyak kesilapan di peringkat ini dan kesilapan ini merupakan kesilapan yang agak mainstream dan banyak petani tawas kerana berlaku kecuaian di peringkat pembajaan. Yang keempat, kita akan tengok 1-2 contoh di peringkat melatih tanaman. Ya, di peringkat melatih tanaman juga ada petani-petani sering kali itu berbuat kesilapan. Yang yang kelima ialah pengurusan terosak. Ya, pada aspek pengurusan terosak, juga petani-petani, pengusaha-pengusaha fertigasi kerap kali itu melakukan kesilapan juga. Okey, jadi dalam 5 tajuk ini kita akan tengok beberapa siri kealpaan ataupun kecuaian ataupun kesalahan yang dibuat oleh penanam. Okey, pada peringkat persiapan tapak.
Kelemahan yang pertama ataupun kesilapan yang pertama yang seringkali dilakukan oleh pengusaha ialah tapak untuk mengusahakan tanaman fertigasi itu tidak rata ataupun cerun. Ya, okay, tidak rata ini dia ada dua keadaan. Satunya tanah itu dia apabila dia sudah level kan dia jadi lekuk-lekuk. Ya, dia berlekuk situ, dia berlubang situ. Jadi tanah itu permukaannya itu tidak sekata. Itu satu. Yang kedua, tanah itu dalam keadaan yang cerun. Ya, dia cerun lah, dia macam dia tak flat straight, ya, dia macam cerun sedikit, sama ada tak adalah sampai 90 darjah, ya. Tapi dia tidak flat dengan betul lah. Okey, baik. Apa kesan kesilapan pada peringkat ini, ya? Apabila tapak tidak rata, kita memasang sistem pengairan, maka akan ada kawasan-kawasan yang tekanan air itu, turun naik air itu, dia akan tidak pergi dengan smooth. Ya, dia akan pergi bertakung di satu sudut kawasan yang lekuk, kemudiannya dia tinggi sedikit di kawasan yang rata, kemudian dia turun balik. Jadi ini menyebabkan pokok akan mendapat air yang tidak seragam. Maka kepada pengusaha-pengusaha tanaman fertigasi, sebelum anda nak memulakan projek pertanian penanaman, pastikan tapak yang anda ingin tanam itu ataupun anda ingin susun polybag itu ataupun yang anda ingin pasang silver shine ataupun wheat mat, ya, ataupun anda tak pasang apa-apa sekalipun, ianya berada dalam keadaan yang flat sepenuhnya. Ya, anda tak perlu membajak. Saya ingat satu pengalaman saya masa membuat membina sistem fertigasi di Pasir Putih. Dulu di Kelantan. Jadi kesilapan informasi entah macam mana, mungkin pihak agensi juga dia tak berapa familiar dengan fertigasi pada waktu itu, maka dia pergi bajak tanah tu. Jadi bila pergi bajak tu, jadi macam nak tanam padi lah. Jadi tak boleh lah. Ya, dia kena rata betul. Kawasan yang rata betul akan memastikan kedudukan subline piping itu berada dalam keadaan yang sempurna. Okey, jadi ini yang pertama. Kesilapan yang sering dibuat oleh penanam, pengusaha fertigasi pada peringkat awal ialah dekat persiapan tapak itu tidak rata. Dalam masa yang sama juga, ada penanam yang mengusahakan di tapak yang agak cerun, ya, dia agak berbukit. Baik, dalam kawasan yang cerun seperti ini, pastinya tekanan air, ya, air itu akan turun ke kawasan yang rendah itu dengan lebih cepat. Ini menyebabkan pokok di bawah pun tak subur mana kerana air banyak bertakung di situ. Yang di atas pula pun juga tak subur mana disebabkan oleh seringkali itu kering polybagnya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, sama ada anda perlu tambunlah tanah tu ataupun ratakan, flatkan balik, ataupun perlu dibaiki kedudukan pipingnya itu supaya diangkat tinggi agar ianya selaras dengan level tanah yang kita ingin usahakan projek fertigasi tersebut. Okey, kita bincang secara umum begitu. Yang penting, kesilapan tanah yang tidak rata perlu diatasi sebelum anda nak memulakan projek. Okey, kesilapan yang kedua di bawah kluster persiapan tapak, iaitu menyusun jarak tanaman tidak tepat mengikut jenis pokok yang kita ingin tanam. Okey, baik. Rakan-rakan semua, ya. Pokok-pokok yang biasa ditanam dalam sistem fertigasi ini umumnya ialah jenis tanaman makanan yang singkat umurnya. Khususnya yang tanaman sayuran lah. Sama ada sayuran berdaun atau sayuran berbuah. Sayuran berbuah ni macam pokok lada, bendi, pokok terung, melon, tak kiralah, timun batang. Jadi ini adalah pokok yang sayur berbuah kerana kita ambil buah sayurnya. Okey, baik. Jadi setiap tanaman itu mempunyai jarak tanamannya yang tersendiri. Maka di sini penting untuk penanam-penanam sebelum nak memulakan projek penanaman, di waktu anda menyiapkan tapak, memastikan kedudukan polybag yang ingin disusun itu menepati jarak tanaman yang kita ingin tanam. Ramai juga petani yang saya jumpa kedudukan jarak pokoknya itu dia tidak tepat. Ada kesan yang besar. Okey, baik. Yang pertama, kalau jenis tanaman yang berbentuk kanopi, umumnya seperti cili yang biasa ditanam, sebaiknya itu jarak tanaman daripada satu polybag ke satu polybag berikut ialah sekitar dalam 28 inci. Ya, daripada satu polybag A ke satu polybag B.
Sementara kalau anda menanam tanaman yang jenis menjalar seperti timun batang, melon, tomato, jarak tanaman yang boleh diambil untuk kita susun polybag itu sekitar dalam 14 inci daripada polybag A ke polybag B. Jadi tanaman yang jenis membentuk kanopi macam pokok cili tadi, jarak tanamannya lebih besar kerana dianya akan membentuk dahan dan pucuk. Ya, jadi dia perlu kepada ruang yang lebih besar. Jikalau jarak tanaman ini tidak betul, kesan yang berlaku ialah dua perkara, ya. Satu, pokok akan menjadi berserabut dan kedudukan daun akan menjadi terlalu rapat. Apabila kedudukan daun menjadi terlalu rapat, maka nutrien yang diambil oleh pokok akan dihantar kepada tanaman tersebut untuk tujuan memanjangkan pucuk pokok bagi merebut cahaya matahari. Ini saya guna bahasa-bahasa tanian yang mudah lah, supaya tuan-tuan boleh bayang keadaan tu. Jadi apabila ini berlaku, implikasinya ialah pokok anda akan kurang daripada segi bunganya. Ya, disebabkan jarak tanaman yang terlalu rapat, cahaya matahari tak boleh nak masuk ke dalam tanaman, tak boleh lalu celah-celah pokok. Jadi di level ataupun di level lah, di peringkat pembuahan, di pertengahan itu anda akan dapati bunganya akan berkurangan. Bunga akan tumbuh di pokok ini apabila cahayanya mencukupi. Jadi jarak tanaman ini penting. Kalau pun anda rapat, kemudian duk sembur dengan foliar lah, dengan bajet tambahan banyak, tapi keadaan tempat menanam anda itu gelap, kemudiannya cahaya tak apa cukup masuk di dalam ladang, dia tidak membawa hasil yang baik juga. Jadi penting kepada anda untuk menyusun kedudukan pokok polybag supaya ianya berada dalam keadaan yang seragam dan menepati jarak tanaman yang betul. Ini kesilapan yang sering saya tengok yang berlaku, khususnya mereka-mereka yang baru nak memulakan projek fertigasi. Dengan mereka tak pergi belajar, mereka tak pergi kursus apa-apa, mereka hanya mengambil pemerhatian dan kemudiannya mereka terus set up sistem tersebut. Jadi kita akan tengok ladang tu macam agak lintah pukang sikit lah. Ya. Jadi jarak tanaman memainkan peranan yang sangat penting. Jangan ulangi kesilapan yang seperti ini. Okey, ini dua kesilapan yang sering dilakukan oleh petani, iaitu pertama, tapak tidak rata, dan yang kedua, jarak tanaman yang tidak tepat. Okey. Sambil-sambil mendengar ni, jika tuan-tuan ada soalan, boleh tulis saja di ruangan komen, saya akan cuba respon. Okey, itu pada kluster persiapan tapak. Kesilapan-kesilapan yang sangat sering dibuat oleh penanam. Kita tengok pula kepada kluster yang kedua, iaitu di peringkat sistem pengairan fertigasi. Apakah kesilapan yang sering dilakukan oleh pengusaha? Baik, kesilapan yang ketiga, iaitu tidak membuat air return ke dalam tangki. Okey. Maksudnya begini ya tuan-tuan ya. Apabila projek fertigasi kita ingin usahakan, tak kiralah sama ada ianya kapasiti yang besar, komersial, sehingga anda memakai tangki yang bersaiz 500 galen ataupun 600 galen, ataupun anda menanam hobi yang anda hanya memakai, orang panggil tangki tersebut ataupun tong tersebut yang hanya saiz 100 liter ataupun yang saiz 150 galen misalnya, saiz kecil, ya. Apapun saiz tangki untuk menyimpan air yang ingin diairi ke dalam ladang, bukan tempat simpan baja ya. Ini adalah tangki yang mana berfungsi untuk anda meletakkan air dan anda mencampurkan baja untuk diairkan kepada tanaman. Anda perlu membina sistem irigasi tersebut mempunyai air return ke dalam tangki. Okay. Ibaratnya, kalau anda bayangkan kalau anda bayangkan ini tangki, ya, dia ada subline yang pergi ke dalam ladang. Kemudiannya dalam masa yang sama, dia perlu ada return air yang masuk ke dalam tangki itu balik. Ibaratnya air itu dia akan boleh berpusing di dalam tangki tersebut. Okey. Mengapa return air ke tangki ini penting? Sebab ada projek-projek yang saya pergi lihat, mereka hanya menyambung main pipe tersebut, connect kepada pump dan terus ke ladang. Dia tak ada return tangki tersebut. Ya, dia tak susah pun, dia hanya perlu sambung pipe PVC begitu saja. Apabila anda tidak membuat return air ke tangki, ada dua isu yang akan berlaku. Pertama, anda kena ingat, tuan-tuan kena ingat sebagai pengusaha, fertigasi kita mencampurkan baja fosfat itu ya ke dalam
tangki. Ianya adalah dalam bentuk mineral garam. Dalam bentuk mineral garam. Jadi apabila kita letak ke dalam tangki, dia akan berat. Jisimnya itu lebih berat daripada air, dia akan terus jatuh ke bawah. Jadi kita perlu untuk kacau dia di dalam tangki. Kalau kecil tangki itu tak apa, kita boleh kacau dengan tangan. Ya. Tetapi kalau saiznya besar, 500 galen, 600 galen, yang tangki hitam tu, yang boleh muat sampai 2000 liter air tu, ya. Ini nak pergi gaul macam mana? Oh, letih tu kerja tu. Jadi anda perlu membuat return air. Artinya stop valve ataupun stop cock yang ingin diairi ke ladang, anda boleh tutup sekejap. Anda boleh buka yang return air ke dalam tangki. Barulah dianya akan berjalan dengan baik. Kita pusingkan dulu air dalam baja, lebih kurang dalam, katalah esok nak diairi pukul 8. Malam itu anda dah penuhkan air dalam tangki. Jadi letak baja dalam tempoh tersebut dan pastikan dianya dipusing sekitar dalam setengah jam ke, supaya baja yang jatuh mendap di bawah diairkan balik ya ke dalam tangki daripada atas. Barulah dianya sekata di dalam tangki tersebut untuk tujuan connection kepada ladang. Ini cara yang mudah lah. Ya, kita boleh guna cara yang berbeza yang lain. Macamnya seperti kita guna satu valve, satu enjin baru dalam tangki yang boleh pusingkan air tersebut. Itu jadi kos lah pula. Kalau tak, kita guna secara sistem return air ke dalam tangki. Itu satu, kegunaan dia. Yang kedua, ketika mana baja dialirkan ke dalam ladang, didrip kepada setiap polybag, pada masa air itu mengalir ke dalam ladang, juga sebaiknya ada dibuka sedikit stop valve-nya supaya juga mengalir ke dalam tangki balik pada waktu yang sama. Jadi ianya akan memastikan flow air itu lebih baik ke dalam ladang. Ini kepentingan untuk dibuat sistem pengairan itu mempunyai air return ke dalam tangki. Jadi banyak tempat yang saya pergi melawat penanaman, kita dapati sistem pengairannya tiba-tiba tak ada return air ke dalam tangki itu. Jadi akan ada masalah kepada pokok-pokok ya, yang kita akan usahakan. Itu satu. Kesilapan yang ketiga. Di bawah subtajuk pengairan. Kesilapan yang keempat, yang juga seringkali dilakukan oleh penanam, ialah saiz tangki itu pula tidak tepat dengan jumlah polybag yang ingin ditanam. Ini penting ya. Sebab anda pengusaha pertanian sekalipun takkanlah nak duduk 24 jam di dalam ladang. Kan? Jadi ada juga tengah hari nak keluar makan, ada juga nak pergi majlis kahwin, ada yang nak pergi main juga petang-petang ke apa. Jadi kalau saiz tangki air itu tidak tepat dengan keperluan ladang, menyebabkan anda terpaksa pergi mengulang mengisi air ke dalam tangki apabila air itu kering di dalam tangki tersebut. Okey, jadi bagaimana sebenarnya untuk kita assume ya, menjangkakan keperluan air kepada pokok bagi memastikan anda dapat membeli saiz tangki ataupun membina tangki air yang tepat dengan jumlah tanaman. Okey. Kata kuncinya secara mudah untuk anda ikuti ialah fahamkan bahawa pokok setiap hari memerlukan lebih kurang 2 liter air secara purata. Ya, purata bukan setiap hari itu pokok mesti minum 2 liter. Kalau pokok baru tanam 1 minggu, mestilah pakai pun dalam 300 ml begitu. Okey, tak apa. Yang itu bergantung pada jadual pembajaan. Satu sudut yang berbeza. Tapi kalau kita campurkan keseluruhan keperluan air yang digunakan oleh pokok daripada awal penanaman, transplant, hinggalah kepada pokok sudah tua, sepanjang hayatnya, secara puratanya, polybag ini, satu polybag ini, kadar air yang perlu digunakan oleh pokok sekitar dalam 2 liter air sehari. Jadi, anda boleh bayangkan, kalau anda nak tanam 100 pokok, bermakna keperluan air setiap hari adalah lebih kurang 2 liter kali 100 pokok. 200 liter. Jadi, kalau anda tanam 1000, bermakna perlu dalam saiz tangki yang menampung jumlah air 2000 liter. Jadi barulah kita boleh bina kepada sistem tangki ataupun panggil kolah ke ataupun kita boleh tong ke sekalipun ya, untuk digenapkan kepada jumlah
air yang ingin diairi ke pokok. Bahkan kalau mungkin beli ataupun bina sistem tangki itu yang lebih besar daripada jumlah kegunaan polybag yang ada di dalam ladang. Sebagai contoh, katakan kalau anda menanam 1000 pokok, maka keperluan air sepanjang hayat tanaman ialah sebanyak 2000 liter. Kerana 2 liter air per beg. Ada 1000 beg. Jadi kita perlu 2000 liter air sehari. Bila pergi ke dalam kedai-kedai hardware, kita tanya tangki saiz berapa yang boleh menampung 2000 liter air. Biasanya tangki ni dia tak ada dalam bentuk liter. Dia akan ada dalam bentuk galen. Jadi kita tukarlah 2000 liter itu kepada galen dahulu. Jadi anda akan dapat saiz galen yang lebih kurang dalam 500 galen. Cukuplah untuk pakai bagi kegunaan 2000 liter air sehari. Sebaiknya beli 2 tangki supaya ladang anda itu anda boleh isikan air oleh kerana setiap hari pakai 2 liter. Kalau kita ada 2 tangki, bermakna kita dapat reserve 1 hari untuk kita tak perlu mengisi air ke dalam tangki. Jadi rasa feel secure sikit lah. Kalau tak nanti anda pergi berjalan ke, pergi balik kampung ke, pergi rumah adik-beradik ke, rakan-rakan ke, duduk dalam kepala ni, kan tak cukup air di kebun, sepatah balik. Jadi selalu jadi begitu dan ini boleh mengundang kepada kesilapan dan kecuaian. Okey, baik. Jadi ingat, kesilapan yang keempat yang biasa dilakukan oleh petani ialah saiz tangki itu tidak tepat kepada keperluan polybag tanaman di dalam ladang. Jadi kalau boleh, pastikan ianya saiz tangki tepat dengan jumlah kapasiti tanaman yang kita ingin usahakan tersebut. Okey, baik. Kita tengok aspek yang ketiga, ya, di bawah kluster pembajaan pula. Okey. Dalam banyak isu, kesalahan yang kelima ini seringkali berlaku. Ya, terutama kepada penanam-penanam yang baru nak menanam. Iaitu kesalahan kelima, tidak meletakkan air baja ke dalam polybag melalui sistem pump sebelum transplant. Katalah kita nak tanam tu pokok cili ke, pokok melon ke, esok ataupun lusa. Sepatutnya hari ini ni, 2 hari sebelum menanam, anda sudah pun setting sistem timer anda, setting sistem pengairan anda, walaupun pokok tak ada lagi, dan masukkan baja ke dalam tangki untuk diairkan kepada tanaman ataupun polybag. Walaupun pokok belum tanam lagi. Ini memastikan apabila anda tanam saja pokok nanti, baja sudah pun ada di dalam polybag tersebut. Sebab itu yang seringkali saya ingatkan penanam-penanam peti gasi lah. Ya. Seminggu sebelum menanam, pastikan sistem diuji lari. Ya. Polybag perlu basah, kemudiannya test sistem pengairan tersebut seminggu sebelum tanam. Bagi air kosong saja tak apa, supaya dia boleh mengekalkan kelembapan polybag tersebut. Pokok tak ada lagi tak apa. Sebab bila anda transfer plant sahaja, pastikan kerja-kerja penyelenggaraan pada sistem pengairan itu sudah pun tidak ada lagi. Ini penting. Ya. Kerana itu, bagi pengusaha-pengusaha tanaman fertigasi, kesilapan yang sering dibuat di peringkat awal ialah mereka membina sistem fertigasi dalam masa yang sama, mereka estimate bahawa sistem itu mungkin siap dalam tempoh 1 minggu lagi, 10 hari lagi. Maka mereka pun dah semai dah anak pokok. Ya, tak kira lah timun batang ke, melon ke, cili ke, mereka dah semai. Sistem pengairan di ladang baru nak dibuat. Ini adalah agak bahaya, ya. Kerana dalam pengalamannya seringkali itu sistem tak sempat disiapkan lagi, tak sempat diuji lari lagi, tetapi pokok dah besar dah. Sedangkan pokok tak boleh nak dihalang tumbuh besarannya, cukup tempoh dan harinya ia perlu ditanam ke dalam polybag. Ada berlaku pada kawan saya baru saja lagi, ya, masa saya tengok, beliau sudah bina, ya, sedang bina siapkan tapak penanaman fertigasi, kemudiannya sedang masukkan sistem pengairan, tapi tak siap sepenuhnya lagi. Ya. Dia dah semai dah. Datang PKP. Jadi bila datang PKP, ada kokopik yang tak boleh nak hantar lagi,
ada barang-barang yang tak boleh nak dibeli, menyebabkan tertunda kerja-kerja pemasangan sistem fertigasinya. Dalam masa yang sama, pokok sudah pun membesar. Akibatnya, tanaman cili lah, ya, lebih kurang sekitar hampir sebulan lebih, ya, barulah dia boleh transfer plant ke dalam polybag. Jadi pokok tu dah besar sangat dah di dalam tray semayan tu. Sistem baru sempurna di peringkat ladang. Jadi ini agak bahaya. Sebab itu, sebaiknya sistem pengairan disiapkan terlebih dahulu, diuji dahulu dan diletakkan baja 2 hari sebelum menanam bagi memastikan apabila anda membuat transfer plant sahaja, keadaan dalam suasana ladang itu sudah pun berada dalam kondisi yang terbaik dan sempurna. Sebab bila tanam saja tak ada kerja dah dari segi itu. Sepatutnya pada waktu itu kerjanya tumpuan kepada melatih tanaman. Bukan pada waktu itulah nak sibuk tengok mana drip yang tersumbat, mana yang level air tak betul. Jadi ingat, uji dulu sistem seminggu sebelum menanam dan masukkan baja ke dalam tangki 2 hari sebelum menanam mengikut jadual timer anda. Ini kesilapan kelima yang seringkali dibuat oleh penanam. Okey, yang keenam. Pemberian isi baja, pemberian nutrisi lah, baja AB tu tidak tepat dengan umur pokok. Main hentam saja. Ya, kalau anda tanam sikit secara hobi, pokok, 2 pokok, 10 pokok, mungkin boleh terima lagi lah. Ya, sebab kita rasa nak tanam tu secara suka-suka saja. Tetapi kalau anda menanam dalam kapasiti ladang, anda tak boleh main agak-agak. Sebab itu pentingnya dalam penanaman fertigasi mempunyai isi meter. Supaya kita boleh menyukat pemberian baja kepada pokok mengikut jadual pembajan yang betul dan nisbah baja yang betul dengan menggunakan isi meter. So, ini sangat penting. Pastikan tuan-tuan tidak melakukan kesilapan yang seperti ini. Itu kesalahan yang keenam. Ya, seringkali berlaku saya tengok, bila kita tengok umur pokok dah 2 bulan. Ya, saya bagi contoh ya. Cili, sebagai contoh cili, kerap kali itu berlaku apabila buah nak bertukar daripada hijau kepada merah. Sekitar dalam 60 hari selepas menanam. Bukan selepas menyemai, selepas menanam ke dalam polybag. Akan ada cili tuan-tuan itu yang dia melepuh. Jadi jadi putih-putih pada biji cili tersebut. Ya, dia tak berlaku keseluruhan buah lah ataupun keseluruhan ladang. Tapi ada pokok yang sebiji ataupun 2 biji dia berlaku lepuh pada permukaan kulit buah cili tersebut. Ketika mana tempoh 60 hari ke 70 hari selepas menanam. Itu waktu dia nak cukup umur matang, nak jadi merah pada peringkat yang pertama. Berlaku lepuh seperti itu. Ya, dia ada istilah di situ. Tetapi saya boleh rumuskan bahawa itu adalah disebabkan oleh kerana kekurangan baja, unsur baja, isi baja yang tidak tepat yang perlu ditinggikan pada tempoh tersebut. Kalau tidak, dia akan berlakulah yang putih-putih itu yang disebut sebagai blossom and rot. Ya? BER, blossom and rot. Dan ini masalah yang sering berlaku dalam penanaman cili. Okey, saya tak nak panjangkan yang itu. Tapi apa yang kita nak beritahu ialah isi baja seringkali itu tidak tepat dengan umur pokok merupakan kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh penanam-penanam. Okey. Kesalahan yang ketujuh dalam penanaman sistem fertigasi yang dilakukan oleh petani. Ya. Iaitu di bawah subjek pembajaan tadi ialah tidak melakukan flushing sepanjang menanam. Okey, flushing ini ialah bermaksud kita mengairkan air kosong ke dalam ladang. Setiap hari kita memberikan baja kepada pokok. Ada berbagai cara lah. Ada orang yang dibagi baju sekaligus sampai basah habis polybag. Kemudian dia tunggu sampai nak agak kering sikit, dia letak air kosong, kemudian teknik pelbagai, ya, tak mengapa, ada yang memberikan baja setiap hari kepada tanaman. Walau apa sekalipun, kita kena ingat, baja ini dia hadir dalam bentuk garam. Jadi dia bergaram lah. Maka, dia akan boleh disebabkan suasana kita menanam ini, di Malaysia kita ini, khatulistiwa, panas lembap, maka keadaan bergaram itu, dia akan boleh melekat di dalam tubing kita
dan juga di dalam polybag kita. Baik. Jadi ini memerlukan anda memberikan air kosong kepada tanaman paling tidak seminggu sekali. Ya, katalah 7 hari pemberian air baja kepada pokok. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, hari Sabtu anda berikan air kosong sepanjang hari mengikut jadual tanaman. Ya. Sebab ini penting kerana jikalau flushing ini tidak dilakukan, kedudukan baja di dalam polybag boleh menjadi toxiding dan juga kedudukan saki-baki baja di dalam tiub pengairan juga boleh menjadi bergaram yang akhirnya menjejaskan nisbah baja yang betul yang patut masuk ke dalam polybag. Jadi ingat, sebaiknya pastikan flushing dibuat seminggu sekali. Kerana ramai penanam je terlupa yang ni, duk bagi air baja tiap-tiap hari, bagi. Ya. Ambil satu hari yang sebaiknya itu anda melakukan flushing kepada tanaman. Okey, boleh. Itu kesalahan yang ketujuh lah yang sering kali dibuat oleh penanam-penanam. Ya. Ada ramailah rakan-rakan saya duk masuk ke sini ada. Okey, bergurau tu bergurau dalam chat, tak ada masalah dia dengan komen. Okey, baik. Kita tengok pula kepada kesilapan yang dilakukan oleh penanam di peringkat melatih tanaman. Ya, di peringkat melatih tanaman ini juga saya perhatikan banyak dan seringkali petani-petani kita itu berbuat silap. Ya, melatih tanaman ini penting, kerja-kerja ini kerana memastikan pertumbuhan pokok seragam, memastikan hasil yang diterima nanti itu dapat kita kawal dengan baik mengikut grade yang kita nak. Jadi banyak kerja-kerja yang perlu dibuat di peringkat melatih tanaman. Antara kerjanya ialah seperti teralis, mengikat pokok. Itu kerja melatih tanaman. Mencantas, ya, untuk membuang daun, suluh. Itu kerja-kerja disebut melatih tanaman. Baik. Jadi apakah kesilapan yang sering kali dibuat oleh pengusaha fertigasi di peringkat melatih tanaman ini? Satu, yang ke-8 ya, kesilapan yang ke-8 iaitu tidak melakukan cantasan tunas dan daun mengikut jenis tanaman. Jenis-jenis tanaman tertentu seperti melon, timun batang, tomato, dia ada kerja-kerja termasuklah cili, ya. Dia ada kerja-kerja cantasan yang perlu dibuat pada pokok tersebut. Sama ada dicantas itu ialah suluh buah ataupun tunas air pada pokok. Ada yang perlu kita cantas bagi memastikan tuan-tuan mendapat hasil tanaman yang seragam. Jadi bila masuk ke dalam kebun ni kita tengok tu Allah berserabut ya pada pokok tersebut. Dengan suluhnya tak buang, dengan daun yang berpenyakitnya ada di pokok. Jadi ini semua akan menjejaskan kualiti dan produktiviti hasil ladang anda. Jadi ini adalah kesilapan asas yang sering dilakukan oleh penanam. Lanjutan daripada itu, dah buat dah kerja-kerja cantasan tersebut. Tapi malangnya dibiarkan pula daun-daun dan tunas-tunas air itu, suluh buah itu bertaburan di dalam kebun. Tak sapulah maksudnya. Ya. Ini agak berbahaya kerana daun-daun yang kering seperti ini umumnya dia berpenyakit. Dia menjadi tempat kepada vektor, ya, serangga seperti lalat putih, terik. Dia akan duduk pada daun-daun yang jatuh ni. Dan daun-daun ni yang jatuh ni juga dia akhirnya mengering dan kemudiannya dia boleh menyebabkan lebih cepat penyakit kulat itu diserakkan. Jadi ingat, apabila anda sudah membuat cantasan pada katalah setiap hari Isnin tu anda buat cantasan pagi, petang kalau boleh sapu terus. Ya, biar ladang kita ni bersih dalam keadaan yang teratur, jangan duk biar pokok yang mati, daun mati bergelimpangan ya, di lantai ladang tu. Ini suasana yang tidak baik dan boleh mengundang kepada penyakit dalam ladang anda. Jadi ingat kesilapan yang ke-8 ini iaitu jangan sesekali tidak melakukan cantasan dan jangan membiarkan situasi di dalam kebun berselerak dengan sisa-sisa cantasan tadi. Okey. Baik. Subjek kepada pengurusan perosak.
Apakah kesilapan-kesilapan yang seringkali dibuat oleh penanam-penanam peti gasi? Okey, satu. Yang ke-9, kesalahan yang ke-9. Alatan semburan tidak tepat dengan kapasiti tanaman yang ada di dalam ladang. Ini ni saya kira ramailah petani buat silap ni. Ya. Tanam kita panggil cita-cita tu bagus dah. Nak 1,000 beg, nak 2,000 beg. Tetapi senjata perang ni tak tepat. Ya, nak pergi berperang ni, tanaman besar. Askar apa kita kira tentera ramai tapi diberi senapan patah. Bila nak menang? Ada. Okey, baik. Alatan semburan ni dia kena perlu tepat dengan kapasiti saiz projek anda. Kalau anda menanam setakat sepokok, 2 pokok untuk pengurusan perosak bagi membuat semburan, tak apalah nak guna apa jenis bekas yang sembuh begitu, ya, ataupun yang pakai macam spray gosok baju tu lah, ya, yang iron tu okey lagi kalau pokok sepokok 2, ya. Tapi kalau 100 pokok, 500 pokok, 1,000 pokok, ya, saiz pengurusan dia kena tepat, ya, dengan alatan yang kita ada. Baik, ramai petani yang saya jumpa pada kapasiti 500 beg ke atas ataupun 1,000 beg lah. Ya, 1,000 beg ni lebih mudah untuk kita tengok. Mereka pakai tong galas ni. Yang 18 liter ataupun yang 16 liter tu. Oh, boleh. Tetapi anda mudah gugur syahid dalam perjuangan. Kan? Sebaiknya, kalau lebih kurang dalam 500 beg ke bawah, tidak ada masalah untuk anda nak gunakan, kita nak galas tong dan kemudian kita melakukan semburan kepada tanaman bagi tujuan mengawal serangga perosak. Tetapi lebih daripada itu, 1,000 beg dan ke atas, sebaiknya anda mempunyai jet sprayer ataupun water spray tu, yang pakai mesin tu. Itu lebih baik. Jangan pakai yang galas ni. Sebab kita manusia, ya, sekalipun anda pakai pekerja atau pakai pekerja asing sekalipun, kalau alatan tak cukup, dalam satu kali galas bolehlah. Masuk kali yang kedua galas, okey lagi. Ya, masih lagi ada kudrat. Nak bancuh racunnya, nak galas lagi, nak masuk ke dalam ladang, okey lagi. Masuk yang ketiga, nak kena refill balik, keempat, maka dia dah mari dah. Perasaan tu macam-macam dah. Maka kualiti menyembur akan menjadi sangat berbeza. Sebab itu, alatan semburan perlu sesuai dengan saiz kapasiti luas tanaman yang anda usahakan. Ini sangat penting supaya cara kita bekerja itu betul dan kemudiannya cara yang kita bekerja itu tidak menyukarkan kita, tidak mudah menjadikan kita rasa letih. Jadi alatan yang sesuai, khususnya di pekat semburan ini, perlu diselaraskan dengan saiz ladang yang kita ingin usahakan. Okey, itu kesalahan yang ke-9. Kesalahan yang ke-10, ya, bagi pengusaha-pengusaha tanaman fertigasi, seringkali itu mereka tidak menggilirkan racun serangga kawalan yang mereka ingin guna. Okey. Racun untuk semburan kepada tanaman ini umumnya dia ada 2 lah yang biasa seringkali itu diguna. Racun serangga dan racun kulat. Dia pakai sejenis yang tu lah sampai nak habis tanaman. Tak boleh. Ya. Kita kena gilirkan. Katalah kita membuat semburan itu 3 hari sekali ataupun seminggu sekali, ya. Sebaiknya 3 hari sekali racun jenis A. 3 hari yang berikutnya racun jenis B. 3 hari yang berikutnya racun jenis C. Kemudian pusing balik ke racun jenis A. Tak kiralah untuk racun serangga, racun kulat, mahupun folia tanaman yang anda ingin gunakan kepada pokok tersebut. Okey. Sebab apa pentingnya penggiliran ini? Ialah kerana serangga tanaman ini umumnya ia akan imun kepada racun yang kita ingin gunakan. Nanti kita bincanglah lebih detail tentang macam mana kita nak pilih racun yang betul dan cara membaca maklumat yang betul pada botol racun serangga tersebut. Iaitu topik yang berbeza. Tapi perlu menjadi ingatan kepada kita, iaitu penting untuk kita fahami serangga ianya berpotensi untuk imun kepada racun serangga tersebut. Jadi kita kena gilir-gilirkan penggunaan kawalan kimia yang kita ingin gunakan. Termasuk pun kalau anda ingin menanam secara organik.
ya, dan menggunakan kawalan semburan secara organik juga perlu ditukar-tukar supaya serangga ini dia tak sempat imun kepada kawalan yang kita ingin gunakan. Jadi kalau kita pakai yang sejenis itu saja, memang kita kira anda mengundang bahaya kepada ladang anda disebabkan oleh pengurusan kawalan perosak yang tidak tepat. Okey, itu yang ke-10 lah. Kan, daripada segi pengurusan perosak. Okey, apa lagi? Kita masa masih ada lagi, kebetulan 9.40. Kita tak panjang lah malam ni. Lebih kurang dalam sejam gitu kita berhentilah. Ya. Apa lagi kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh pengusaha? Okey, satu, di peringkat pengurusan perosak juga, waktu semburan tidak tepat. Bila sebenarnya waktu menyembur yang baik dalam tanaman? Kan? Kita menyembur, membuat semburan kawalan perosak ini kita kira kesalahan yang ke-11 lah. Ya. Serangga pada waktu serangga yang aktif. Pada waktu itulah sepatutnya kita membuat semburan serangga, kawalan serangga. Jadi bila serangga ni aktif? Kan? Serangga dia aktif, paling aktifnya ialah pada waktu malam. Dia tak aktif pada waktu siang kerana cahaya matahari dia panas, kemudiannya dia akan berselindung di bawah daun pokok, dia lari terbang ke kawasan kata-kata kita kira habitatnya. Sebab itu ladang ni dia kena bersih. Dia jangan ada rumput kalau boleh. Kalau duk rumput penuh keliling dalam ladang sama tinggi dengan pokok kita yang kita tanam, memang biasanya serangga perosak banyaklah. Ya. Baik. Jadi waktu semburan yang baik itu sebenarnya ialah pada waktu malam. Waktu malam dah waktu yang paling sempurna yang untuk anda melakukan kawalan semburan perosak pada tanaman. Cumanya kita faham ada bahayanya apabila anda melakukan semburan pada waktu malam. Terutama bagi mereka yang sudah berumah tangga lah. Kan? Sebab bila asal malam je nak keluar rumah, asal malam keluar rumah dengan alasan untuk pergi ke ladang membuat semburan, saya kira dia boleh membawa kepada masalah-masalah sosial yang lain pula. Jadi alasan ni dia reka macam-macam lah dah. Ni nak kena keluar malam ni nak pergi meracun. Balik tak bawa racun pun di tubuhnya tu. Jadi dia perasaan curiga dan perasaan-perasaan yang pelik-pelik mudah melanda dalam suasana rumah tangga. Jadi kita pun tak mahu rumah tangga kita berkocak hanya disebabkan oleh kerana semangat mengusahakan ladang. Maka waktu terbaik untuk membuat semburan ialah pada awal pagi. Ya, lepas waktu baru subuh tu, ketika matahari baru nak terang dalam sekitar jam 7, 7.30 tu, waktu itu anda bermula untuk membuat semburan kepada serangga perosak. Tak payah ambil lama lah. Dalam pukul 7.30 sampai pukul 11, 10.30 macam tu berhentilah membuat semburan. Sebab kalau dah masuk waktu tengah hari baru nak start, pukul 11 baru nak mula kerja-kerja di ladang ni, saya kira tak betul daripada segi disiplin. Dan serangga pun tengok tuan pengusaha kebun ni kata mari lewat selalu ni. Jadi kita relax sikit lah. Kan? Jadi ini saya kira amalan yang tidak tepat. Kalau tak boleh pada waktu pagi, sembur pada waktu petang. Lewat petang. Terbaiknya itu sebenarnya, terutama untuk semburan racun kulat ya. Semburan kulat ialah selepas anda harvest. Katalah anda dah kutip cili pagi tu. Ya. Petang tu anda membuat semburan. Itu sebenarnya waktu yang baik. Sebab ketika kita melakukan kerja-kerja cantasan dan kerja-kerja mengutip hasil, pokok dia boleh terluka. Ya, dia boleh luka lah. Dia bukanlah luka keluar darah tak, tapi kita kira kita ambil sesuatu daripada batang tubuhnya. Jadi dia akan terdedah. Pada waktu itu dia mudah terkena penyakit kulat. Jadi pada waktu itu kalau nak buat semburan sangat baik. Kan? Okey. Jadi ingat, waktu semburan serangga yang betul ialah pada waktu pagi dan kemudiannya pada waktu petang. Jangan membuat semburan, kerja-kerja semburan di ladang pada waktu tengah hari. Ya ini dia kurang berkesan, serangga pun dah lari, serangga pun dah pergi sembunyi bawah polybag, dalam rumput dan sebagainya. Okey, itulah antara 11 saya ingat kita define pada malam ini. Yang seringkali apabila saya melawat ladang-ladang pengusaha, kerap terjumpa dengan kesilapan-kesilapan yang seperti ini. Ya, dan berulang-ulang kesilapan-kesilapan yang saya sebutkan, yang kita bincangkan tadi. Jadi ingat, semua perkara-perkara ini anda boleh batasi
boleh atasi dengan dua perkara. Pertama, anda mempunyai SOP kerja yang jelas di ladang. SOP itu dia bertambah. Pada setiap satu sudut kerja, anda buatlah helaian SOP-nya itu, akhirnya penuhlah, teballah file itu supaya anda boleh rujuk kerja-kerja ladang anda. Yang kedua, pastikan anda disiplinkan diri dengan membuat rekod ladang. Rekod ladang ini penting untuk anda tidak mengulang kesilapan-kesilapan tersebut, melakukan kerja rutin yang betul, dan yang paling penting rekod ladang ini sebagai rujukan untuk diri anda bagi menanam pusingan tanaman yang akan datang, ataupun untuk anda transfer ilmu anda, skill anda, arahan anda kepada pekerja. Sebab itu rekod ladang ini penting. Ya. Catat kerja harian yang anda buat, letakkan dalam file supaya bila nak mari anda nak ajar orang, anda nak terangkan kepada pekerja misalnya, dia ada manual yang boleh ditunjukkan kepada mereka. Pematuhan ini amat penting bagi anda yang ingin terjun ke dalam bidang fertigasi. Sebab itu saya seringkali beritahu kepada mereka yang baru nak mengusahakan projek, jangan buat besar dulu. Buat kecil dulu tak apa. 100 pokok ke, 200 pokok ke, 500 pokok ke. Tapi buat itu dengan sistematik. Sistematik di sini ialah mematuhi SOP kerja tadi, supaya kesilapan-kesilapan yang kita buat itu tidak berlaku. Yang kedua, merekod kerja-kerja ladang anda itu. Dengan itu, barulah anda boleh melihat penambahbaikan untuk dibuat pada musim-musim yang berikutnya. Dan penting juga rekod ladang ini sebab bila anda nak pergi kepada persijilan ladang, nak ambil CJ Salam ke, sekarang tak panggil Salam lah. Dulu dia panggil Salam. CJ Akreditasi Ladang Malaysia, sekarang dia panggil MyGap. My Good Agriculture Practice, anda nak dapat CJ MyGap. Ataupun kalau yang buat organik, dia nak dapat SOM, CJ Organik Malaysia. Rekod ladang ini akan dinilai oleh Jabatan Pertanian sama ada anda menggunakan racun yang betul, anda merekod kerja-kerja ladang yang betul, barulah boleh diakreditasikan ladang anda menepati amalan ladang yang baik. Jadi itu kita kena ingat supaya kesilapan-kesilapan ini tidak dilakukan secara berterusan di peringkat ladang. Okey. Baik. Saya nak tengok soalan-soalan sikit lah kan, yang ada. Saudara Arsyado Ibad, cara nak crunchy manis untuk melon. Allah, itu rasa dah bincang dah. Itu dalam kursus online fertigasi melon. Kursus online fertigasi melon. Ada kita bincangkan tentang cara untuk memaniskan melon ini. Dia banyak cara sebenarnya. Kalau anda nak buat folia sendiri ke, untuk campur pun dia boleh juga memaniskan buah melon ni. Kan? Ambil belacan, campur dengan gula merah molasses ke, sembur pada pokok, boleh manis juga. Tapi kalau nak buat dia secara semula jadi, cara untuk kita memaniskan buah melon tersebut, melon ini dia akan ada tempoh matang dia. Katalah tempoh matang dia, masak dia tu sekitar dalam 70 hari. Dalam 10 hari sebelum anda nak harvest tersebut, anda kurangkan pemberian air kepada tanaman secara berperingkat. Sehinggalah sehari sebelum anda nak menuai, anda berhentikan terus pemberian air kepada pokok melon tersebut. Maka melon, pokok tersebut, buahnya, pokoknya itu oleh kerana air makin kurang, maka dia akan ambil air daripada polybag. Akhir dalam polybag pun sudah tak ada air mana, dia akan ambil daripada batang. Kemudian dia ambil daripada daun. Akhir dia akan ambil daripada buah. Apabila dia ambil daripada buah, maka buah tu akan jadi, pengglukosannya menjadi lebih sempurna dan buah akan jadi lebih manis. Kalau tidak, pemberian air secara berlebihan ataupun tidak dibuat pengurangan air ketika sebelum kita nak harvest buah melon, anda petik buah melon tersebut, potong,
dia akan berlaku dua keadaan. Pertama, dia boleh manis juga. Tak ada masalah. Tapi dia juga boleh berlaku keadaan yang tawar. Sebab seringkali pengusaha melon ni saya tengok, dalam 2 hari ataupun sehari sebelum dia nak harvest, dia tak letak baja dah. Dia bagi air kosong macam tu je. Sebab dah nak harvest, jadi buat apa nak bazir lagi letak baja. Itu andaian dalam kepala. Ya. Ini kesilapan. Ya. Sebabnya, pokok tetap akan mengambil air. Akhirnya buah tu tiba-tiba menjadi tawar dan tidak cukup Brix-nya. Yang kedua, kalau kita tak keringkan, bila anda potong buah melon tersebut, dia akan jadi macam belengas lah. Ya, kita rasa tak sedap lah. Jadi, untuk pastikan dianya crunchy, sehari sebelum kita nak harvest tu, kita hentikan pemberian air baja melalui sistem fertigasi kepada tanaman buah melon. Okey, baik. Nakuyuddin Nazri. Ya, daun cili kulai berwarna kekuningan. Cara untuk mengatasi. Okay. Dia banyak sebab ya. Daun cili ini menjadi kekuningan. Kita kalau dalam kursus tu kita boleh tunjuk lah ya, dengan gambarnya dengan apa. Tapi hari ini saya jawab itu secara keseluruhan supaya memandu anda mencari maklumat yang betul kepada masalah kekuningan tersebut. Okay. Baik. Kuning ni dia ada masalah pada tanaman cili, dia ada dua. Satu disebabkan oleh serangan virus. Yang kedua, disebabkan oleh masalah kekurangan nutrisi atau gangguan nutrisi. Dalam bahasa Terengganu-nya disebut sebagai deficiency nutrition. Itu bahasa Terengganu. Ataupun dalam bahasa Melayunya disebut sebagai gangguan nutrisi. Okey, baik. Jadi, dia dua-dua tu menyebabkan daun cili menjadi kuning. Sekiranya kekuningan itu berlaku di pucuk, ya, berlaku di pucuk dan dalam keadaan yang bertumpuk-tumpuk. Dia nampak macam strat lah, tumpuk. Dan dalam masa yang sama juga, daun di pucuk tu kelihatan kerinting. Umumnya selalu berlaku begitu. Itu adalah tanda-tanda kepada serangan mosaic virus. Ini penyakit yang sangat common lah dalam tanaman fertigasi dan hampir tidak ada cara untuk merawat masalah mosaic virus ni. Kita tak jumpa satu racun yang spesifik untuk merawat mosaic virus. Tak ada. Ya, kalau ada jurujual yang datang ke kebun, anda kata gunalah yang ini untuk mengatasi pokok yang terkena mosaic virus, itu kita kira penjual yang nak menjual barang saja, dia pun tak faham ataupun dia saja nak scam lah sikit-sikit. Okay, baik. Jadi kalau kuningnya itu daun, katalah ni pokok cili, ya. Kalau daun di peringkat awal, di peringkat asasnya itu hijau, okey, tapi di peringkat atasnya itu kelihatan kuning secara bertumpuk, itu adalah tanda-tanda penyakit mosaic virus. Okey. Kalau kuningnya itu pula ialah secara menyeluruh kepada pokok, itu adalah tanda-tanda kepada kekurangan nutrisi ataupun gangguan nutrisi. Dia ada dua keadaan yang kuning. Pertama, dia kuning secara pucat. Ya, daun dia daripada atas pucuk sehingga ke bawah daun. Dia pucat, kuning pucat aja. Itu adalah tanda-tanda kepada gangguan nutrisi, kekurangan sama ada K ataupun P pada pokok. Jadi anda kena refer. Tengok keadaan pokok dan tengok kepada daftar gangguan nutrisi yang ada. Yang mana yang kelihatan tepat kepada masalah tersebut. Kalau kita nak bincang satu-satu tu panjanglah. Ya. Jadi tapi secara umumnya kekuningan pada daun pokok cili ini ada dua. Satu disebabkan oleh mosaic virus, satu lagi oleh gangguan nutrisi. Dan gangguan nutrisi ini dia datang daripada pelbagai sebab. Satunya contoh pembajaan yang tidak tepat. Tidak tepat itu pula apa? Satu, formula baja tidak tepat. Yang kedua, formula baja dah tepat. Tetapi pemberian baja berjadual itu pula tidak tepat. Yang kedua, pemberian baja secara berjadual itu dah tepat. Tapi isi baja pula yang tak tepat. Jadi dia banyak faktor yang menjadikan gangguan defisiensi itu. Ataupun semuanya dah tepat. Tetapi oleh kerana anda dah menanam terlalu lama menggunakan polybag tersebut, maka berlakulah proses di mana akar sudah tak dapat menyerap lagi beberapa unsur yang tertentu disebabkan oleh kerana kedudukan N di dalam polybag tersebut sudah terlalu rapat. Ya. Bila kita dah nanam banyak kali, flushing pula tak berapa nak buat. Jadi akhirnya kedudukan N di dalam polybag tu dia dah makin merapat. Ya.
Dia dapat. Dia N nitrogen tu kan dia boleh tendang di dalam polybag tu. Kerana dia dah hadir baja AB ini dia mobile di dalam air. Tapi lama-lama proses itu, bila kita guna kokopit berulang kali, maka akhirnya dia dah makin toxiding. Ya, bahasanya. Jadi kedudukan N yang mengikat itulah yang kita sebut biasa keadaan tanah mati. Kalau orang kampung sebut tanah mati tak boleh tanam dah. Banyak kali dah menanam. Jadi tanah tu tanah mati dah. Itu bahasa kampung. Bahasa sedikit saintifik pertaniannya disebut kedudukan nitrogen yang sudah terlalu mengikat. Jadi, baja dah betul, formula dah betul, tetapi kerana kedudukan N yang sudah terlalu rapat di dalam polybag juga menjejaskan pokok mengambil nutrisi, akhirnya boleh menyebabkan daun cili juga kekuningan. Jadi dia banyak sebab. Jadi dengan kita tahu sebab, kita boleh fikir cara untuk mengatasi. Panjang sikitlah huraian kat situ. Okey. Cik nak tanya, saudara Fauzan Fasnit, ya, Cik nak tanya, kalau fertigasi graviti ada return valve jugakah? Ya, tong fertigasi kena tinggi atau sama level dengan tanah? Okey, baik. Kalau anda menggunakan sistem graviti, sebaiknya yang pertama itu kedudukan tangki itu biar dia lebih tinggi daripada ladang. Ya, dia lebih tinggi daripada ladang. Dia di atas lah, dia tinggi daripada kedudukan aras pokok kita tu. Itu lebih baik supaya air itu dia tidak dia panggil dia tidak bila kedudukan bag, sebab itu kedudukan tangki subline yang kita buat apabila kita turun, jikalau kedudukan tangki dan pipingnya itu rendah daripada aras air, apabila pump berhenti, air tetap juga tertolak kerana graviti tersebut ke dalam ladang. Jadi anda perlu pertamanya, katakanlah ini tangki air anda, ini pula ialah sistem piping anda. Pertamanya itu, anda kena pastikan sistem piping ni dia daripada pump, dia naik, anda kena pasang dia sama tinggi dengan kedudukan tong. Kemudian turun balik ke dalam ladang. Barulah apabila pump itu berhenti, air itu tidak menolak ke dalam ladang juga. Kalau tak, anda akan perhatikan, kalau kedudukan pipingnya itu rendah daripada saiz, daripada tinggi tangki, apabila pump berhenti, air tetap juga mengalir ke dalam ladang. Ini juga kesilapan yang common, yang sering dilakukan oleh pengusaha fertigasi. Baik, oleh atas prinsip yang serupa, jikalau anda nak tanam lebih tinggi, nak tanam secara graviti, pastikan dia lebih tinggilah daripada pokok, dan kalau boleh kita buat juga subline itu lebih tinggi supaya bila air itu kita hentikan, dia tak ditolak kerana berat graviti tersebut ke dalam ladang. Okey, yang itu. Baik. Dan perlu ataupun tidak sistem valve, perlulah. Ya, sistem valve tadi juga adalah dengan tujuan tadi. Di samping untuk nak mengelakkan air ke dalam ladang berlaku apabila pump berhenti ataupun stop valve anda dibuka, sebaiknya itu dalam pada dia berjalan, dia juga boleh return ke dalam tangki semula. Saya lebih rekomenkan walaupun anda guna gravity, dia ada return valve juga. Sebab pengalamannya, akhirnya anda akan guna pump balik. Sebab sistem gravity ni, dia menjadikan anda jadi kena pergi buka tutup tangki tu. Kita tak berapa seronok sikit pengurusan sistem fertigasi yang seperti itu. Kan? Okey, mosaic virus dan bird spot blight dia tak sama. Ya, mosaic virus ni dia dalam kumpulan virus lah. Ya, okey. Saya tak mau panjangkan sangat berkenaan dengan penyakit. Kita nak tengok kesilapan-kesilapan asas dulu daripada segi soalan. Ya. Cik, macam mana nak merawat kokopit? Okey, baik. Macam mana kita nak rawat kokopit? Ada pelbagai teori lah yang disebut dalam merawat kokopit. Okay. Dia satu, pertama kita memastikan tanam itu supaya kokopit kita itu boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Sampai 4-5 kali menanam. Yeah. Yang kedua, kita nak merawat kokopit tersebut. Jadi, pengurusan kokopit perlu berlaku daripada awal amalan ladang kita menanam lagi. Dia bukan bila dah habis menanam baru kita nak buat kerja merawat tu saja. Itu tak berapa cantik lah. Sebab itu kita perhatikan ada pengusaha-pengusaha yang menggunakan bacillus, ya, jenis bakteria hidup yang dicampurkan ke dalam tangki untuk diairkan ke dalam ladang.
bagi tujuan supaya kokopit kita itu berada dalam keadaan kondisi yang sentiasa kita panggil proy ataupun tidak mengikatlah kedudukan baja tersebut. Ini penting. Jadi ada orang yang guna secara organik, dia guna bacillus. Kalau anda tak mahu, kerja-kerja flushing seperti itu juga adalah dengan tujuan untuk memastikan kokopit berada dalam kondisi yang sentiasa mantap setiap musim menanam. Okey. Bagaimana pula nak merawat? Ada banyak teori kadang tu saya fikir. Sebaiknya itu ialah pertama, apabila anda sudah berhenti menanam. Ya, katalah contoh anda tanam melon, tamat pada 1 hari bulan 3. Nak tanam balik itu ialah pada 1 hari bulan 4. Nak transfer plant balik. Ada gap 30 hari. Okay? Pastikan, walaupun pokok sudah tidak ada, walaupun tanaman tidak ada dalam polybag, anda jangan matikan sistem pengairan tersebut. Berilah juga baja dalam, baja, air kosong ya, dalam 1 hari ataupun 3 kali sehari. Air kosong saja 1 minit, 2 minit, supaya sistem sentiasa berjalan. Polybag berada dalam keadaan lembap. Sebab kesilapan yang dibuatnya ialah apabila anda sudah menanam, anda nak pergi kepada pusingan tanaman yang berikutnya, kadang-kadang tu anda rehat sebulan, kadang-kadang tu anda rehat 2 bulan, anda memang biar terus kokopit di dalam polybag. Ya, jadi membiarkan terus itu akhirnya dia menjadi mengeras. Kokopit itu menjadi mengeras. Anda estimate untuk bila nak tanam balik barulah nak digemburkan semula. Itu akan menyebabkan keadaan kokopit anda itu tidak berada dalam kondisi yang sempurna. Jadi kalau boleh pastikan daripada musim 1 ke musim 2, waktu senggang yang ada pada waktu tanaman tidak ada itu pun anda tetap mengairi dengan air kosong. Itu cara yang lebih baik. Kemudiannya ada yang suka rawat lepas apabila nak tanam pusingan berikutnya dia sembur dengan klorok lah apalah. Pada saya yang paling penting itu ialah dengan kita menggembur kedudukan kokopit di dalam polybag. Ya. Itu cara yang lebih baik, dan kalaupun nak letak jenis tambahan tertentu ialah sebelum tanam, selepas tanam anda siram dengan racun kulat jenis Pervicor N misalnya. Sebab kokopit yang biasanya berlaku masalah ialah layu bakteria pada peringkat awal tanaman. Ya, itu disebabkan oleh mungkin kokopit tersebut telah pun tercemar. Jadi kalau boleh, apabila anda transfer plant saja, anda gunakan racun kulat jenis cecair untuk disiram ke dalam polybag. Dengan itu boleh mengatasi masalah layu fusarium tadi di peringkat awal penanaman. Nak rawat secara spesifik ni dia banyak sangatlah teorinya dan sebutannya. Tapi kita membuat congakan tujuan rawatan tu untuk apa. Dengan kita tahu info, apakah kemungkinan kebarangkalian yang berlaku masalah dalam kokopit. Ini memang subjek ini sangat penting. Jadi macam tadi saya sebut. Pertama, kalau anda membiarkan polybag anda kering pada tempoh yang lama, itu menyebabkan kedudukan toksiding sudah makin mengeras di dalam polybag. Jadi cara, pastikan polybag sentiasa lembap walaupun anda tak menanam. Itu cara rawat lah tu. Yang kedua, kita nak rawat daripada apa? Okey, biasanya ialah tanaman akan berlaku masalah layu fusarium bila kita transfer plant. Maka kita nak rawat yang itu. Nak rawat tujuannya itu, maka sebelum kita tanam, selepas kita tanam, kita siram dengan racun kulat jenis cecair. Itu kita merawat. Nak merawat tu bagus, tapi merawat kokopit untuk tujuan apa? Dengan kita tahu tujuan itu, kita pilih langkah-langkah untuk kita membuat rawatan. Okey, baik. Okey, tuan macam mana nak bagi Torik Mujahid, macam mana nak bagi putik buah timun batang lebat? Macam saya sebut tadi, pertama, pastikan kebun anda terang. Dia terang. Cahaya matahari kena banyak, barulah bunga betina dan bunga jantan ini dia akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, baja yang mencukupi. Ia kena jaga dua perkara ni dulu. Barulah putik buah ini, putik timun batang. Putik ni, saya ingat bunga betina lah. Dia tuju pada bunga betina lah. Lebat, itu dengan cara. Pasal kalau lebatnya itu ialah bunga jantan semua, tak guna ke? Jadi kita kata bunga betina lah. Bunga betina itu lebat dengan baik.
anda perlu pertama kebun anda terang. Yang kedua, kita macam tadi, iaitu kita pastikan pemberian baja itu berlaku dengan sempurna, mengikut umur pokok. Yang ketiga, kalau nak bagi putik buah juga berbatang lebat, apabila keluar saja sulur buah pada timun batang, timun batang ni dia panjang sulur je. Pada setiap sulur tu dia akan keluar sebiji, 2 biji, 3 biji. Okay. Katalah ini batang pokok timun dan ini ialah sulur buah timun. Pada peringkat yang ketiga misalnya, dia keluar dah buah 1 biji. Dia keluar pula buah kali yang kedua, 2 biji pada sulur yang sama. Pada sulur yang ketiga, ni nak keluar tu anda potong dulu. Sampai bila nak potong? Lebih kurang dalam tinggi 6 kaki. Pada setiap sulur anda hanya ambil 2 biji, 2 biji, 2 biji, 2 biji, begitu saja dulu. Apabila dia dah lebih daripada ketinggian 6 kaki anda, dia dah menjala di bahagian atas, maka masa tu anda biarkan. Tak perlu dibuat apa-apa cantasan lagi. Anda akan dapati buah timun batang anda akan lebih banyak kerana kebun anda terang dan juga nutrisi yang nak dialihkan oleh pokok melalui zilium dalam batang, dia akan pergi kepada kesemuanya sampai ke hujung pucuk. Ya, okey. Baik. Okey, Alif Haikal, boleh ke hard water digunakan untuk fertigasi menggunakan baja AB? Contoh isi air tube well 1.8 isi. Saya tak berapa faham apakah maksud hard water tu. Kan? Saya ingat mungkin air boreng lah kot dituju kepada air tube well lah. Hard water digunakan untuk fertigasi menggunakan baja AB. Contoh isi air tube well 1.8 isi. Okey, saya jawab secara umum saja dulu. Sebab saya sendiri pun tidak berapa clear maksud hard water ni. Mungkin istilah ni saya pun tak apa familiar sikit. Air untuk tanaman, dia perlu berada pada pH-nya yang betul. Ya, pH air tu kena betul dulu. Barulah kita boleh combine dia dengan letak baja dan alihkan kepada tanaman. Sebab itu sebolehnya, sebelum kita memulakan projek fertigasi, anda kena sukat dulu air yang anda ambil, sama ada daripada sungai ke, anda buat tube well ke, khususnya tube well lah. Anda kena sukat dengan menggunakan pH meter untuk melihat bacaan pH-nya. So, apakah bacaan pH air yang baik untuk tanaman? Tak kira lah tanam cili ke melon ke. pH air yang baik ialah sekitar, dia sedikit berasid ya, sekitar dalam 5.3 ke 6.5. Begitu. Ya, julat dalam 10 tu ataupun 5.5 ke 6.5. Acidic, ya, sedikit acidic. pH 5.5 pH ke 6.5 pH, sedikit acidic. So apabila anda campurkan baja, dia akan menjadi lebih alkaline. Dia baru dia tinggi pergi pada alkaline. Kalau pH air itu tidak tepat, maka dia akan jadi masalah kepada baja yang anda berikan kepada pokok. Pokok akan ada masalah untuk mengambil baja dan berlakulah gangguan nutrisi yang kita sebutkan pada peringkat awal tadi. Jadi pastikan dia sedikit berasid dan umumnya kokopit ni yang kita ada dalam polybag juga mempunyai pH yang seimbang lah. Kita test dulu pH air, tengok kalau ianya sedikit berasid sebagaimana dalam julat tadi 5.5 ke 6.5, maka anda boleh gunakan untuk tanaman. Kalau dia terlalu berasid sampai 5.0, 4.8, maka anda kena tinggikan dulu pH air dia sebelum anda letak baja. Kalau dia terlalu alkaline pula, test saja, tengok 7.8 pH. Mula-mula tak percaya guna pH meter tu. Kita panggil pula orang jabatan kimia. Test pula. Betul. Dapat agak alkaline, tinggi alkaline-nya. Maka perlu turunkan juga kepada tahap julat yang acidic sedikit tadi. Ya, sebelum anda letak baja. Jadi cara nak turunkan acidic, nak tinggikan bacaan pH ataupun nak turunkan bacaan pH, itu kena belajar sikit lah. Ya, yang itu kita kupas kemudian lah. Okey, baik. Okey. Saya ingat itu secara keseluruhan bagaimana kita nak merancang pengurusan tanaman fertigasi dengan mengelakkan aspek-aspek kesilapan yang saya sebutkan tadi. Ya. Boleh katakan secara umumnya banyak kesilapan-kesilapan seperti ini dilakukan oleh penanam-penanam. Jadi dengan kita dah tahu dah pada malam ini, iaitu seperti jarak tanaman kena tepat, ya, air return ke tangki kena ada,
dan kemudiannya saiz tangki perlu betul mengikut ladang. Jadi kita jangan buat kesilapan inilah sebelum kita nak menanam dan sepanjang pengurusan tanaman yang kita lakukan. Ya, okey. Saya ingat kita sampai di situ saja dulu. Sebarang soalan-soalan lagi kalau nak dipanjangkan, boleh terus letakkan di dalam komen. Dan kalau pun mungkin saya tidak jawab, mungkin ada daripada pasukan JM Peladang sendiri yang akan menjawab soalan-soalan tersebut. Dan ini adalah secara asas saja dulu ya. Ini secara asas kesilapan-kesilapan yang berlaku. Okeylah, tak apalah, saya ambil satu lagi soalan lah. Sebab nampak dah keluar di sini ni. Okey, selepas cili dipindahkan ke polybag dalam masa 2 minggu sudah terdapat lalat putih. Bolehkah kita racun seawal itu? Boleh. Ya, boleh, tak ada masalah. Kan? 2 minggu selepas tanam dah nampak ada tanda-tanda, terus. Dia sebenarnya kita meracun ni, semburan ni kita buat bukan kita tunggu penyakit itu datang. Itu kesilapan tu. Ya, kita tunggu penyakit datang baru kita nak meracun. Tak ada penyakit kita tak ni. Tak betul. Dan lakukan ia secara rutin. Walaupun pokok belum datang lagi ancaman. Ya, jadikan ikut pada SOP beracun. Kalau dalam kursus biasa saya bagilah ya yang kod A, kod B, kod C tu ada tu. Lakukan secara rutin semburan tu. Jadi kalau penyakit datang, kita tengok kepada kawalan yang lebih spesifik. Ya, bukan tunggu penyakit datang, lalat putih datang baru kita nak sembuh. Itu tak betul. Nanti kan datang pula penyakit yang lain, ya. Apapun selepas 2 minggu menanam, anda boleh membuat semburan untuk tujuan lalat putih. Ya. Kalau yang nak tanam secara organik, tanam di rumah 10 pokok, 5 pokok, kalau datang whitefly tersebut, anda boleh guna secara semula jadi, boleh. Ya, anda guna ekstrak daun serai wangi ataupun guna daun semambu, pokok nim tu, sembuh pada tanaman. Bawang putih, bawang putih juga boleh untuk mengatasi masalah lalat putih. Ya, dia tak matilah tapi dia larilah kerana dia tak tahan dengan bau tersebut. Okey, cuma begini, yang paling penting tentang semburan racun serangga ya, terutama bagi yang menanam melon. Bagi yang menanam melon dan tidak merancang untuk membuat pendebungaan berbantu. Kebun anda ni jenis banyak kelulut, banyak lebah, iaitu tempohnya lebih kurang sekitar 3 minggu ke 4 minggu selepas tanam. Pada waktu itu bunga betina sudah pun mulai keluar dan bunga jantan pun juga sudah pastinya ada, nak berlaku proses pendebungaan. Pada waktu kita nak melakukan proses pendebungaan ini, lebih kurang dalam minggu yang keempat selepas menanam tu, kalau boleh seminggu tu break dulu, jangan membuat apa-apa semburan. Sebab kalau anda sembuh apa jenis racun pun pada waktu tersebut, ya, pada waktu tersebut anda sembuh juga, keluluk habis lagi. Keluluk lagi, lebah lagi. Dia tak mati tapi dia lagi. Disebabkan dia tak tahan dengan bau chemical. Kan? Ataupun kalau guna organik sekalipun, dia tak tahan dengan bau tersebut. Terutama kalau anda gunakan macam bawang putih ya. Dan juga daun nim boleh tahan lagi. Tapi kalau bawang putih, dia akan lari. Dia tak tahan dengan bau tersebut. Jadi menyebabkan anda nak melakukan kerja pendebungaan secara semula jadi, di mana nak guna keluluk dan lebah akan terganggu lah. Melainkan anda nak kahwin bunga betina itu sendiri. Jadi itu ingatan. Kalau anda nak membuat pendebungaan secara semula jadi, ya, dalam tanaman melon, pada waktu pendebungaan tersebut, pokok bunga yang subur, sekitar 4 minggu selepas tanam, maka stop dulu kerja-kerja beracun. Okey? Baik. Baiklah. Sampai situ dahulu. Saya pun tak nak panjangkan sangat dah. Kita dah mula pukul 9 tadi. Ni dah pukul 10.20, dah sampai sejam 20 minit dah. Ya. Sebarang persoalan-persoalan yang lain, anda boleh terus ujukan soalan. Kalau saya tak jawab pun, kadang tu pengerusi JM Peladang sendiri pun ada ni, dia pun tolong jawabkan juga. Ya, ataupun rakan-rakan penanam petani saya yang lain juga boleh tolong komenkan. Okey, saya nak buat pengumuman sedikit, iaitu kita pada 18 hari bulan ni, kita akan adakan satu lagi kursus online ya untuk penanam cili. Kursus online petigasi cili. Jadi bagi yang berminat, boleh tengok dalam iklan di JM Peladang dan boleh register kursus tersebut. Kita akan belajar secara online untuk kita kenal secara berstruktur kerja-kerja pengurusan tanaman cili daripada peringkat semaian sehinggalah kepada peringkat harvesting. Kalau dahulu kita dah belajar melon, 18 bulan ni kita belajar pula tentang cili. Ya. Okey. Baik. Saya ucapkan terima kasih
kepada rakan-rakan pendengar yang datang join JM Peladang di Facebook page kami pada malam ini. InsyaAllah, kami committed untuk terus bersama dengan anda. Bagi anda yang baru nak mula, nak berjinak-jinak dengan sistem fertigasi, baru nak jadi petani, tak ada masalah. Boleh datang berhubung di JM Peladang. Dan kita ada banyak cara untuk meraihkan anda yang nak terjun dalam bidang pertanian ni. Kalau bagi orang yang memang tak ada apa, duit tak ada, kita kata tanah pun tak ada minat saja. Boleh datang untuk attach di sini. Ada tu kita bayar juga, allowance pun ada. Yang penting minat, kesungguhan. Bagi yang mereka dah memang ada persiapan, kemudian yang tak adanya knowledge saja, juga boleh datang belajar khusus di sini. Tak kira lah nak ambil khusus yang secara intensif ataupun yang nak ambil attachment panjang, sebulan ke 3 bulan ke. Kami sanggup beri tapak projek kami untuk anda usahakan. Dia ada risiko untuk pihak kami tu. Ya, tapi tak apa. Sebab kami tak mahu anda gagal. Dan itulah jasa bakti untuk kita nak meramaikan lagi pengusaha-pengusaha mereka yang nak terjun dalam bidang pertanian dan mencukupkan makanan dalam negara ini. Okey, baik. Sampai di situ saja. Kita jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. InsyaAllah. Okey, satu lagi saya tertinggal. Bagi mereka yang berminat nak masuk dalam bidang fertigasi juga, dia ada 2 kementerian yang sedang agresifly membantu. Satu, Kementerian Pertanian, ya, melalui skim-skimnya, skim agropreneur muda, skim usahawan peladang. Satu lagi melalui Kementerian Usahawan, Pembangunan Usahawan, di bawah INSCAN, Institut Kesusahawan Negara. Juga ada program bimbingan disebut agriculture coaching industry, ya, yang spesifik kepada fertigasi itu sahaja. Selama setahun untuk bimbingan. Anda juga boleh mendaftar menjadi partisipan dalam projek tersebut, dalam program tersebut. Dia ada dalam bentuk pinjaman dan juga dia beri juga dalam bentuk grant bagi yang nak mengusahakan projek fertigasi. Ya. Okey. Sampai di situ dulu. Kita jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.